Sebelum anda membuat satu Google Quiz menggunakan Google Forms, anda perlu login ke dalam akaun Delima ataupun akaun Google Drive anda dan pergi ke sebelah kiri, right click di sebelah kiri dan pilih Forms pada Google Drive tersebut. Apabila anda memilih Google Forms, akan terteralah satu form kosong seperti yang anda lihat di hadapan ini. Kemudian untuk menukar form ini kepada satu quiz, anda perlu ke sebelah kanan atas kanan form tersebut dan memilih pada bahagian setting. Di bahagian setting ini anda klik pada butang setting tersebut dan anda terus tukarkan setting itu ataupun pilih setting quizzes. Untuk membolehkan borang tersebut menjadi sebuah borang untuk quiz ataupun ujian, select make this a quiz supaya anda boleh memungut mata untuk setiap jawapan yang anda telah perolehi. Di sini anda diberi pilihan-pilihan lain. Contohnya, anda boleh terus mendapat markah selepas pelajar menjawab ataupun anda boleh review setiap markah selepas anda menerima jawapan. Maksudnya, kalau pelajar itu menjawab, cikgu itu kena melihat sendiri sama ada jawapan itu betul atau tidak, barulah markah dianugerahkan. Untuk soalan objektif, biasanya kita akan memilih yang bahagian atas ini. Tetapi jikalau ianya adalah soalan subjektif, adalah lebih baik kita memilih bahagian yang kedua, iaitu later after manual review. Ini bermaksud soalan yang dikeluarkan nanti cuma akan diberikan jumlah markahnya kepada pelajar apabila guru telah melepaskan ataupun sudah menyemak sama ada markah itu betul atau tidak. Kalau yang di atas ini, markah itu terus akan diberikan kepada pelajar. Untuk 3 pilihan bahagian bawah ini, cikgu kenalah memilih sama ada untuk memberikan maklumat ini kepada pelajar atau tidak. Biasanya semua ini saya akan tik sebab yang pertama ini adalah untuk miss question. Maksudnya pelajar akan boleh lihat jika ada soalan yang dia belum jawab. Yang kedua adalah correct answer. Yang ini adalah bergantung dengan cikgu lah. Tetapi untuk exam di mana ada banyak pelajar mengambil dan mungkin timbul situasi di mana pelajar mungkin akan meniru, ini kita antik supaya pelajar tidak tahu jawapannya akan keluar. Dan yang ketiga adalah jumlah mata. Ini adalah biasanya diberikan ataupun saya akan letaklah supaya pelajar tahu berapa jumlah mata yang dianugerahkan untuk setiap soalan. Selepas setting ini dibuat, cikgu tekan pada save. Jadi borang ini secara automatik kini sudah menjadi sebuah borang untuk peperiksaan. Langkah seterusnya adalah untuk membuat tetapan ataupun mengisi borang ini supaya ianya menjadi sebuah borang ujian. Kalau cikgu lihat ataupun kalau anda lihat, di atas ini adalah untuk tajuk. Okey, di bahagian ini adalah tajuk atau title form. Di sini cikgu meletakkan tajuk untuk exam tersebut. Contohnya PVMA ataupun okey. Dan di bawah ini adalah untuk description ataupun maklumat tentang ujian tersebut. Okey, biasanya kalau tak ada apa-apa nak kata, biarkan kosong. Email ini boleh cikgu gunakan untuk isi ataupun jikalau cikgu tidak mahu pelajar mengisi email, cikgu boleh balik kepada ruangan setting di sini. Okey, tekan pada ruangan setting dan pilih di bahagian general ini, pilihlah jangan collect emails. Okey, tetapi bagi saya adalah satu yang bagus untuk collect email supaya cikgu boleh berhubung dengan pelajar-pelajar lain. Dan kalau anda menggunakan akaun Google ataupun akaun Delima, dan ada juga baiknya kalau kita memilih limit to one response supaya email hanya boleh digunakan sekali saja untuk satu borang. Sebab kalau kita tidak pilih require sign in ini, pelajar boleh menjawab borang tersebut ataupun ujian tersebut 2-3 kali menggunakan email yang sama. Jadi kalau kita limitkan kepada satu, maksudnya pelajar itu hanya boleh isi borang tersebut satu kali sahaja. Dan untuk ujian biasanya saya tidak menggalakkan penggunaan edit after submit ataupun see summary. Biarkan ini disebabkan selepas pelajar menghantar jawapan, mereka tidak boleh mengubah jawapan tersebut. Dan jangan lupa selepas membuat tetapan-tetapan ini, tekankan save. Suka saya memaklumkan bahawa semua benda yang dilakukan pada borang ini akan di-save dalam beberapa minit selepas ianya dilakukan. Jadi anda tak perlu risau untuk save. Ianya auto save kalau menggunakan Google Forms. Jadi kita kembali kepada bahagian borang ini tadi. Okay, anda boleh lihat di sini terdapat borang kosong. Jadi ini adalah bahagian untuk maklumat di mana email dikutip. Email akan dikutip daripada pelajar. Okay, jadi di bahagian kedua ini anda boleh menaip soalan. Jadi untuk menaip soalan cuma klik pada ruangan yang kosong dan tuliskan soalan tersebut.
Okey, contoh soalan yang saya telah tulis, dan di sini cikgu boleh memilih jenis-jenis jawapan yang ada. Ada banyak jenis jawapan yang boleh digunakan, tetapi biasanya kita memilih untuk menggunakan sama ada short answer, paragraph, multiple choice, checkbox dan dropbox. Kalau anda menggunakan short answer dan paragraph, biasanya jawapan jenis ini cikgu kena review secara manual. Maksudnya cikgu kena semak satu persatu. Dan menggunakan borang digital ini boleh menyakitkan mata lah. Kalau seboleh-bolehnya gunakanlah multiple choice, checkbox ataupun dropbox. Okay. Jadi kalau pilih multiple choice, pilihannya boleh diletakkan di sini. Okay. Contohnya option pertama untuk memotong. Pilihan kedua untuk menggerudi. Okay, contohnya dua jawapan sahajalah. Jadi di sini kita sudah siapkan satu soalan. Jadi soalan ini mesti dijawab oleh pelajar. Jadi kita kena ke bahagian bawah sekali dan letak required. Okay, maksudnya jawapan ini ataupun soalan ini mesti dijawab oleh pelajar. Dia tak boleh langkau jawapan ini. Dan untuk membuat jawapan kepada soalan ini, anda pergi kepada bahagian ini, answer key, klik pada answer key dan pilih jawapan yang betul. Contohnya di sini, apakah kegunaan pemotong tube? Ianya untuk memotong. Jadi sudah dipilih sebagai jawapan dan berikan jumlah markah yang perlu untuk soalan tersebut dan pilih done. Okay. Jadi nanti apabila pelajar menjawab soalan ini, kalau dia menjawab soalan yang salah, tidak ada markah yang akan diperuntukkan. Tetapi kalau dia menjawab soalan yang betul, mata akan diperuntukkan berdasarkan kepada jumlah mata yang telah dianugerahkan tadi, iaitu 1 markah. Untuk menambah soalan, okay, sebab kertas soalan takkanlah satu soalan saja. Anda perlu menambah mungkin 2, 3 sampai 40 soalan. Okay, ikut kemampuan yang cikgu nak buat lah. Jadi untuk berbuat demikian, pergi kepada bahagian kanan skrin ini dan pergi pada bahagian add question. Klik pada bahagian yang ada plus ini, klik sahaja dan anda boleh menambah soalan kedua. Okay. Macam mana nak buat soalan kedua, ketiga dan keempat? Sama seperti tadi, soalan pertama. Sama saja, ulang saja langkah tersebut. Anda boleh tambah seberapa banyak soalan yang anda mahulah. Okay. Dan jangan lupa untuk letakkan supaya soalan itu adalah required. Maksudnya mesti dijawab. Satu lagi soalan yang biasa diperolehi adalah bagaimana untuk memasukkan gambar. Okay, sekiranya soalan itu adalah soalan yang jenis yang mempunyai gambar. Contohnya saya letak buat soalan yang kedua ini, saya klik. Apakah okay, soalan seperti ini, apakah maksud gambar di bawah? Perlu merujuk kepada satu gambar. Jadi untuk memasukkan gambar, klik pada bahagian yang ada rupa atau image thumbnail seperti gambar ini, klik dan pilihlah gambar-gambar yang ada dalam komputer cikgu. Okay, biasanya kalau saya suka mencari pada Google Image Search. Jadi saya boleh pilih mana-mana search. Saya cuma gunakan fungsi di atas ini, search for images. Contohnya komputer. Okay, saya tekan search dan ianya akan mencari beberapa image yang saya boleh gunakan. Jadi saya pilih satu gambar, okay, dan saya tekan insert. Okay, dan gambar itu akan masuk ke dalam soalan nombor 2 secara automatik di sini di bawah. Jadi soalan ini sekarang berkaitan dengan gambar ini. Jadi untuk pilihan jawapan seperti juga tadi, anda cuma perlu klik pada ruang kosong selepas memilih jenis jawapan yang anda mahukan. Okay, klik. Jadi ada 3 jawapan yang mungkin di sini. Jadi kemudian jangan lupa letakkan required dan akhir sekali tetapkan jawapan untuk soalan ini, iaitu pergi pada answer key, pilih jawapan yang betul, kemudian berilah markah. Ingatlah langkah-langkah ini adalah perlu dan penting dan akhir sekali klik done. Kalau anda nak meletak satu feedback untuk soalan tersebut boleh juga, tetapi bagi saya tidak perlulah sebab kita akan membuat banyak soalan untuk peperiksaan, jadi ianya akan memakan masa. Tapi kalau nak buat boleh. Then tekan done. Jadi soalan kedua ini sudah pun siap. Okay. Jadi cikgu tidak perlu risau bagaimana ataupun kedudukan soalan-soalan ini. Cikgu boleh aturkan kemudian. Misalnya soalan yang kedua ini boleh dialihkan ke atas. Cuma cari yang simbol seperti 6 ini dan lihat cursor itu berubah, okay, menjadi 4. Apabila dia berubah menjadi 4, anda boleh tarik ke atas untuk mengubah kedudukannya. Okay, tak susah. Okay. Kalau tukarkan yang ini ke bawah lagi, okay, cari lagi cursor itu berubah dan tarik. Okay, jadi anda tidak perlu risau tentang kedudukan soalan. Ini boleh anda ubah kecuali untuk bahagian yang pertama. Dan satu perkara lagi yang saya ingin tekankan di sini adalah anda akan melihat di bahagian atas ini
Okay. Terdapat jumlah markah untuk peperiksaan tersebut. Jadi anda kena lihatlah berapa markah yang ditawarkan untuk ujian tersebut. Dan satu lagi yang perlu anda lihat adalah pada bahagian kiri atas, iaitu tajuk borang tersebut. Sepatutnya untuk tajuk inilah yang pertama kita isi, tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi untuk membolehkan kita ingat apa tajuk dia, tukarkan dengan menap sahaja di bahagian ini, ataupun kalau klik saja dia akan tiru tajuk pada borang tersebut. Okey, jadi inilah cara untuk membuat satu ujian menggunakan Google Forms. Okey, kalau anda ingin melihat macam mana rupa Google Forms ini apabila sudah siap pula, anda pergilah kepada bahagian kanan atas, lihat kepada mata ini, klik pada bahagian mata ini, dia akan membuka satu tingkap baru dan anda boleh lihat paparan rupa Google Forms tersebut. Di mana pada hujung Google Forms tersebut terdapatnya perkataan submit untuk pelajar yang menjawab tadi menghantar Google Forms tersebut kepada anda. Okey, oleh itu saya berharap bahawa tutorial saya ini membantu anda untuk membuat satu kuis dengan menggunakan Google Forms. Diharapkan ianya membantu dan saya harap anda mencuba, dan kalau ada soalan tinggalkan dalam ruang komen ataupun boleh tanya saya secara peribadi dengan menggunakan media sosial ataupun nombor telefon saya jika ada. Sekian, terima kasih.